Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini isu paling panas yang ingin saya kongsikan kepada Anda semua. Beberapa jam selepas keputusan diumumkan daripada Malaysia kini, isu Zahid dan pemenjaraan Najib juga punca UMNO kalah. Adakah Anda setuju dengan laporan di Malaysia kini ini? Benarkah isu Zahid dan pemenjaraan Najib punca UMNO kalah? Selain kerjasama UMNO dan DAP melalui Pakatan Harapan PH, isu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta kedudukan Najib Razak yang kini meringkuk di penjara memberi kesan kepada BN pada 6 pilihan raya negeri yang berlangsung semalam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Isham Jalil berkata, rekod UMNO menunjukkan parti itu kalah teruk dalam PRN 6 negeri apabila menang 19 daripada 108 kerusi yang mereka tandingi. Kita hanya menang 1 kerusi di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, 2 di Selangor dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kerusi lain, semua kita kalah, kata Isham Jalil. Kita perlu perbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU 16, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Ahli MKT UMNO itu berkata, dia telah meluahkan sebelum ini bahawa kerjasama dengan DAP adalah amat sensitif kepada akar umbi UMNO. Jika kita paksa akar umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi atau lebih teruk lagi, mereka protes dan undi Perikatan Nasional, kata Isham Jalil. Ini yang telah berlaku di 6 negeri, katanya. Selain itu, kerjasama dengan DAP, Selain isu kerjasama dengan DAP, Isham berkata terdapat 2 perkara yang menyebabkan kekalahan teruk parti itu dalam PRN semalam, iaitu berkenaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan berkaitan pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Berkenaan isu Presiden yang ditanya akar umbi, saya telah jawab apa yang termampu di sesi-sesi dialog saya. Saya bukan orang presiden, namun saya hormat institusi itu, kata beliau. Saya mohon supaya presiden dapat berjumpa akar umbi sendiri, sehingga ke peringkat akar bawah akar umbi dan berdialog dengan mereka untuk menjernihkan yang keruh dan memperbaiki keadaan, katanya. Walaupun Isham tidak memperincikan atau menghuraikan isu presiden, tetapi adalah jelas ia merujuk kepada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi YAB yang dihadapi Zahid. Berkenaan Najib, saya telah beberapa kali berkata bahawa jika Najib ada bersama kita berkempen, kita mempunyai peluang yang lebih jelas, kata beliau, lebih cerah. Namun Najib masih di dalam penjara sudah setahun kini dan walaupun kita dalam kerajaan, belum lagi nampak keadilan untuk Najib, kata beliau lagi. Menurutnya, Najib kerap berkata kepadanya bahawa dia bukan mahu kesnya digugurkan, tetapi mahu mendapat perbicaraan yang adil dan ia mesum belum berlaku, kata Isham Jalil. Saya telah cadang supaya kerajaan membenarkan tahanan di rumah untuk Najib sementara dia menjalani proses pengampunan atau perbicaraan semula atau sebagainya. Saya harap kita melihat dan berusaha untuk memperbetulkan keadaan. Kita perlu melakukan sesuatu yang drastik kerana kita kini berada di keadaan yang getir dan kritikal, kata Isham Jalil lagi. Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita dan perjuangan UMNO akan lenyap di bumi Allah ini. Kita perlu bangun tambahnya lagi. Najib sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kerana didapati bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional yang membabitkan penyelewengan bernilai RM42 juta. Walau bagaimanapun, sebagai penganalisis politik bebas, saya tidak bersetuju jika Najib dikeluarkan daripada penjara untuk masa ini. Kerana untuk perkara itu, beliau patut mendapatkan pengampunan ataupun melaluinya step by step. Jadi dengan ini, adakah perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh Barisan Nasional ialah supaya ada orang yang harus bertanggung jawab atas kekalahan ini. Apa pendapat anda? Isu Zahid dan pemenjaraan Najib
juga punca UMNO kalah menurut Isyam Jalil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas pilihan raya selesai, ini ulasan yang paling anda tunggu. Sebenarnya Anwar Ibrahim adalah pemenangnya kerana semua parti yang ditandingi oleh Pakatan Harapan adalah memenangi pilihan raya tersebut. PKR juga menang. Namun Anwar dalam ulasan ini, Anwar sebenarnya lulus, atau tahniah kita ucapkan kepada Anwar Ibrahim kerana Anwar lulus referendum rakyat, tapi Zahid Hamidi tewas. Anwar Ibrahim telah memimpin kerajaan Madani dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Sebagai Perdana Menteri, Pengerusi Pakatan Harapan, Presiden PKR dan Ketua Kerjasama PHBN, Anwar Ibrahim boleh dikira telah berjaya mempertahankan 3 kubu kuat PH, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Orang yang jelas tewas dan perlu bertanggungjawab atas kekalahan UMNO di 89 kerusi yang ditandinginya dengan logo BN ialah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Anwar adalah panglima perang dalam PRN ini. Walaupun dia belum berjaya menembusi kubu PAS dan PN di Kelantan, Terengganu dan Kedah, tetapi kejayaan Anwar mempertahankan 3 negeri yang menjadi kubu kuatnya adalah penting untuk diiktiraf. Anwar sebagai Perdana Menteri, Pakatan Harapan sebagai gabungan politik dan PKR tidak tewas dalam PRN kali ini. Memang ada beberapa kawasan yang tumbang ke tangan PN. Tetapi secara strategik, 3 negeri dikuasai PH sebelum ini masih kekal. Ada hikmahnya keputusan PRN ini untuk disemak, dikaji dan diteliti oleh Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan PKR sebelum menghadapi pilihan raya negeri atau pilihan raya seluruh negara yang lebih besar, iaitu PRU 16. Perkara paling penting untuk Anwar membuat persiapan menjelang PRU akan datang ialah untuk mendapatkan semula sokongan orang Melayu Islam yang jelas banyak berpindah kepada PN dalam PRN ini. Jika dilihat kempen dan propaganda PN dalam PRN yang baru berlaku ini, seolah-olah PHBN akan tewas teruk dan 3 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang akan dikuasai mereka. UMNO BN memang jelas tewas seperti muda yang hilang deposit di semua kerusi yang ditandinginya. Tetapi ini tidak berlaku kepada PKR dan PH. PKR dan PH tetap menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk membina harapan bagi generasi akan datang. Anwar kini semakin berpengalaman, semakin berwawasan dan akan sedia bermuhasabah diri setelah melalui PRN yang amat sengit dan cukup mencabar. Dia perlu terus diberi peluang untuk memikul tugas sejarahnya demi selamatkan negara berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang tamadun ini dari diruntuhkan oleh pemimpin-pemimpin politik berfahaman ekstremis kanan dan sekretarian yang berada dalam Perikatan Nasional. Ditulis oleh Hassan Abdul Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang daripada PKR. Secara pribadi, saya amat meminati tulisan Hassan Abdul Karim ini kerana beliau antara pemimpin PKR yang amat lantang sekali. Beliau tidak memilih. Siapapun yang mahu dikritik oleh beliau akan dikritik. Termasuklah Anwar Ibrahim sendiri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi, adakah dengan pendedahan Hassan Abdul Karim ini, Anwar lulus referendum rakyat tapi Zahid tewas akan membawa kepada satu muka buku baru, satu lembaran baru dalam kerjasama PHBN? Dan adakah ini akan mendorong Zahid Hamidi memikirkan semula kedudukan beliau sebagai Presiden UMNO? Dan adakah ini akan mendorong kepada Zahid Hamidi untuk letak jawatan? Terpulanglah pada Zahid Hamidi dan pada akar umbi UMNO. Dan sekarang ini sila tinggalkan dalam ruangan komen anda. Apa pendapat anda untuk isu kali ini? Adakah anda juga setuju supaya Zahid Hamidi patut letak jawatan dan membiarkan kepimpinan baru memimpin UMNO dan BN supaya UMNO BN mampu bangkit semula? Kerana
Saya yakin UMNO BN tidak ada pilihan. Mereka tetap perlu bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Mereka tidak boleh meninggalkan Kerajaan Perpaduan meskipun presiden mereka ditukar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas keputusan pilihan raya umum untuk PRN di 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia diumumkan, ini didedahkan punca utama Parti Pakatan Harapan BN ataupun Parti Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dan juga pimpinan Zahid Hamidi kalah teruk di Terengganu dengan disapu habis oleh Perikatan Nasional 32 buah kerusi. Jadi kalau anda nak tahu apa punca utama mereka kalah, ikuti terus ulasan dan pendedahan ini dipetik dari Malaysia Kini. Menurut Raja Bahrain, beliau mengatakan bahawa punca utama kekalahan PHBN di Terengganu ialah kerana wujudnya sikap abang besar. Apa maksud sikap abang besar ini? Biasanya sikap abang besar ini ialah sikap di mana ada yang mendominasikan sesuatu pemilihan maupun keputusan. Sikap abang besar dikatakan menjadi antara punca utama gabungan PHBN kalah teruk pada pilihan raya negeri Terengganu. Pengerusi PH Negeri Raja Bahrain Shah berkata, walaupun Terengganu menjadi kubu kuat PAS, namun PHBN boleh menang beberapa kerusi dari 32 kerusi Dewan Undangan Negeri sekiranya ada strategi dan perancangan yang betul. Untuk mencapai strategi yang baik, perlu diketepikan sikap dominasi abang besar, Big Brother dan bersikap terbuka menerima kelebihan tertentu rakan yang dianggap agak baru dan tidak begitu besar, katanya pada satu kenyataan hari ini. Raja Bahrain memberikan perumpamaan keadaan itu ibarat sebuah hospital besar yang ramai doktornya tetapi tidak semestinya pakar terbaik untuk merawat penyakit tertentu yang memerlukan kepakaran khusus yang dimiliki oleh sebuah pusat perubatan kecil yang kebetulan mempunyai pakar penyakit berkenan. Siapakah parti yang dikatakan oleh Raja Bahrain ini? Adakah ianya sebenarnya merujuk kepada Parti Amanah yang merupakan yang boleh dikategorikan sebagai parti kecil? Adakah itu yang patutnya dilakukan di Terengganu? Menurut Raja Bahrain, di sinilah perlunya mengakui kelebihan tertentu rakan gabungan dalam menghadapi pengundi di kawasan bandar serta pengundi campuran dan jangan mengamal sikap abang besar, kata beliau lagi. Kelebihan PH adalah di kawasan pengundi urban atau pengundi kawasan bandar yang juga memiliki pengundi campuran. Prinsip konsep ini telah dipersetujui pada umumnya di peringkat awal, tetapi malangnya tidak dilaksanakan dan kerusi campuran seperti Dun Bandar Kuala Terengganu dan Cukai Kemaman yang mempunyai urban votes dan campuran tidak diberi kepada parti komponen PH daripada Amanah atau PKR, kata beliau lagi. Ini adalah kesilapan yang besar dan kita telah hilang peluang memenangi kerusi seperti ini di mana PH mempunyai kelebihan, kata Raja Bahrain lagi. Dia juga memberikan contoh kerusi Dun atau Dewan Undangan Negeri Kota Lama di Kelantan dengan calon PH daripada Amanah telah berjaya menang di negeri yang dikuasai PAS sejak lebih 30 tahun yang lepas. Ini walaupun calon Amanah Dr. Hafizah Mustaqim bukan orang Kelantan. Dengan strategi yang baik, Pakatan Harapan boleh menang kerusi di Kota Bahru dan kalau yang sama dilakukan di Kuala Terengganu tidak mustahil kejayaan yang sama boleh dicapai, kata beliau. Zaman sikap abang Big Brother telah lama berlalu dan mentaliti ini perlu dikikis jika kita mahu maju, kata beliau lagi. Saya tidak begitu terkejut keputusan PRN di Terengganu tetapi saya amat kecewa, kata Raja Bahrain. Sikap lebih inklusif, menghormati sesama kita dan bukan sikap abang besar perlu diwujudkan dalam gabungan BNPH di negeri Terengganu, kata Raja Bahrain lagi. Pada pilihan raya negeri yang berakhir semalam,
PN menyapu bersih ke semua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala di Terengganu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda untuk komen daripada Raja Bahrain yang mengatakan bahawa sikap abang besar punca PHBN kalah besar di Terengganu. Anda berpendapat yang sama? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan demi kejutan besar berlaku selepas PRN dilangsungkan. Dan terkini, Parti Muda mengakui sukar bergerak secara solo selepas semua kerusi yang mereka tandingi baru-baru ini berprestasi buruk. Lim Kit Siang mengatakan bahawa hilang deposit di semua kerusi. Lim Kit Siang menggesa Muda menyertai DAP. Apabila ini berlaku, apa yang akan berlaku seterusnya, kita menunggu. Lim Kit Siang menggesa Muda agar menimbang untuk menyertai DAP susulan prestasi buruknya dalam PRN semalam. Veteran DAP itu berkata, tiada pilihan lain di saat negara berdepan pilihan antara benar dan salah dan antara peluang untuk bangkit menjadi negara kelas dunia atau terus menjadi negara yang terpecah, gagal dan kerup. Saya telah sebut yang saya kagum dengan idealisme calon-calon muda walau semuanya hilang deposit, katanya dalam kenyataan hari ini. Lim menasihatkan mereka agar tidak kecewa dengan keputusan semalam. Saya ingin cadangkan agar mereka iaitu Parti Muda meneroka kemungkinan bergabung dengan DAP, katanya sambil menegaskan itu hanya pandangan peribadi dan bukan tawaran rasmi daripada DAP. Bergantung kepada kepimpinan DAP dan Muda untuk memutuskan perkara ini, katanya lagi. Dalam PRN semalam, gabungan PH dan BN mengekalkan kemenangan 3 negeri, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, namun dengan bilangan kerusi yang lebih rendah. Mengulas perkara itu, Lim Kit Siang berkata, penting untuk kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangani kebimbangan dalam soal ekonomi yang membawa kepada kemenangan PN di banyak kerusi di 6 negeri. Untuk itu, dia menggesa Anwar agar menggunakan sidang khas Parlimen bulan depan untuk memulakan agenda ekonomi madani sebagai tanda kepada perubahan dasar dan reformasi institusi yang akan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, saya juga berpendapat bahawa cadangan daripada Lim Kit Siang ini adalah cadangan yang amat baik sekali untuk dipertimbangkan oleh Presiden Muda iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dengan penggabungan DAP dan juga Muda ataupun Muda mengikuti DAP, ini akan memberikan satu percikan baru kepada DAP yang mana memerlukan kepimpinan-kepimpinan orang muda. Saya fikir seperti yang telah diakui oleh pemimpin muda bahawa pergerakan secara solo adalah sukar untuk mereka memenangi selepas mereka hilang semua deposit di semua kerusi. Maka dengan itulah saya fikir tiada masalah untuk Parti Muda memikirkan, mencari, meneroka cara baru untuk mereka benar-benar relevan dalam dunia politik di Malaysia. Karena kita ketahui politik di Malaysia ini adalah politik yang sangat unik, yang mana para pengundinya akan mengundi bukan berdasarkan ideologi, tetapi mereka akan mengundi berdasarkan parti politik. Itu sudah ketara dan kita tahu dan memang tidak boleh dinafikan. Jadi untuk membuat ideologi yang lebih kuat, saya fikir Muda patut bergabung dengan parti-parti yang sedia kuat seperti DAP maupun PKR ataupun Amanah. Jadi dengan ini kita harap Parti Muda dapat memikirkan penerokaan baru yang telah dicadangkan oleh Lim Kit Siang ini. Apa pendapat kamu semua? Kalau anda mempunyai pendapat yang hebat, yang luar biasa untuk politik Malaysia, sila tinggalkan komen anda dalam ruangan komen, berikan pendapat anda tentang isu kali ini. Adakah anda setuju Parti Muda bergabung dengan DAP untuk lebih kuat membawa ideologi mereka? Kerana kita tahu dalam pilihan raya baru-baru ini memang luar biasa.
ideologi yang dibawa oleh parti muda ini, namun mereka tidak mampu menandingi kepopuleran populernya parti-parti lain, gabungan-gabungan yang lain yang bertanding, terutamanya Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi kalau parti muda bergabung dengan parti yang sudah populer sedia, saya pikir ideologi yang dibawa oleh parti muda tidak akan menjadi masalah dan pasti akan membawa kemenangan yang baru untuk parti muda. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan selepas 12 jam diumumkan keputusan PRN di Terengganu. Apa yang menariknya di Terengganu ialah Parti PAS ataupun Perikatan Nasional sapu habis. Tidak ada satupun pembangkang menang di Kerajaan Terengganu. Namun yang menjadi kejutan dan masalah besar di Terengganu pada waktu ini ialah apabila tidak ada wujudnya pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri. Dengan ini, ada penganalisis politik menyatakan bahawa ini memberikan kesan yang amat buruk kepada kesejahteraan dalam Dewan Undangan Negeri dan pastinya untuk sistem semak dan imbang. Apabila tidak mempunyai pembangkang di dalam Dewan Undangan Negeri, maka dengan itu tidak ada wujudnya semak dan imbang. Semua keputusan boleh diambil dengan sewenang-wenangnya atau dengan mudahnya oleh pihak kerajaan, kata penganalisis politik. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah apabila perkara ini ditanyakan kepada Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi mengatakan bahawa tiada masalah untuk Dewan Undangan Negeri Terengganu walaupun tiada pembangkang kerana menurut Hadi Awang, rakyat boleh kritik kerajaan, kata Hadi Awang. Dan beliau mengatakan bahawa yang akan menjadi semak dan imbang ialah rakyat. Namun, sebagai pemerhati politik bebas, saya dengan ini mengatakan bahawa sebenarnya mana-mana Dewan Undangan Negeri maupun kerajaan di Persekutuan adalah amat baik apabila mempunyai pembangkang yang kuat. Kerana apabila ada pembangkang yang kuat, maka sistem semak dan imbang boleh dibuat dengan lebih bagus dan ini boleh menyebabkan semua ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri akan bekerja dengan lebih baik, lebih tekun kerana adanya sistem semak imbang dan ada yang memerhatikan pekerjaan mereka. Selain itu, keputusan-keputusan yang akan dibuat dalam Dewan Undangan Negeri maupun di Persekutuan akan lebih berhati-hati kerana ada pembangkang yang berada di sana ketika wujudnya ataupun sesi soal jawab ataupun pembentangan bahas usul sesuatu usul, maka akan dapat dilaksanakan dengan lebih telus lagi. Namun, kata Hadi Awang, tiada pembangkang di Terengganu, rakyat boleh kritik kerajaan. Dengan ketiadaan pembangkang di Dewan Undangan Negeri Terengganu, semak dan imbang boleh hadir menerusi rakyat dan juga adun PN, kata Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi memberi jaminan pentadbiran kerajaan Terengganu akan diteruskan seperti biasa tanpa pembangkang selepas Perikatan Nasional menang di kesemua 32 Dewan Undangan Negeri di negeri itu semalam. Kita akan galakkan budaya nasihat termasuk daripada rakyat sendiri boleh mengkritik kerajaan. Malah suka dimaklumkan bahawa dalam Islam ini walaupun tidak ada pembangkang, ahli dewan boleh mengkritik dan memberi teguran, katanya seperti dipetik Berita Harian. Hadi berkata demikian ketika sidang media selepas pengumuman keputusan pilihan raya di Dewan Tok Guru Rusila di Marang, Terengganu malam tadi. Dia juga menyuarakan penghargaan kepada mereka yang mengundi Perikatan Nasional dan telah memberi kemenangan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dia juga membangkitkan sokongan yang diberikan pengundi muda dalam kemenangan itu. Malah saya lebih berbangga apabila bukan sahaja kekal memerintah Terengganu, malah berjaya menyapu bersih ke semua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri dan kerusi Parlimen Kuala Terengganu, katanya lagi. Selain mengekalkan kemenangan di negeri yang sedia ditadbir, katanya lagi, PN juga berjaya menambah bilangan kerusi di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pendapat anda dengan kemenangan
sapu bersih Terengganu oleh Perikatan Nasional dan tiada pembangkang di negeri Terengganu untuk waktu ini. Adakah itu ialah perkara yang baik atau itu akan membawa perkara yang kurang baik memandangkan ketiadaan semak dan imbang di Dewan Undangan Negeri Terengganu? Tapi menurut Hadi Awang, ia tiada masalah kerana rakyat boleh menjadi semak dan imbang dan menerusi rakyat. Dan Hadi Awang juga mengatakan bahawa beliau suka dimaklumkan bahawa dalam Islam ini walaupun tidak pembangkang, ahli dewan boleh mengkritik dan memberi teguran. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya teruskan konten kali ini, anda dilarang senyum, dilarang ketawa, dilarang tersengih-sengih ataupun dilarang untuk terbahak-bahak. Walaupun saya tersenyum sendirian. Kerana konten kali ini memang lucu tapi benar, benar tapi benar. Pelik tapi benar. Manakan tidak pelik? Bayangkan. Perikatan Nasional yang tidak menang 6-0, seri 3 sama, pun buat dakwaan rakyat kononnya tolak Anwar dan Zahid. Anda pernah dengarkah main bola sepak 3 sama ataupun macam mana nak cara? Seri 3 sama, tapi tiba-tiba rakan anda, lawan anda kata dia dah menang. Tak pernah dengar kan? Kalau anda pernah dengar, itulah yang paling lucu sekali di muka bumi. Tapi itu belum lucu lagi. Yang lebih lucu lagi ialah dulu dalam PRU 15, anda pasti masih ingat lagi. Waktu itu Perikatan Nasional hanya dapat 73 kerusi parlimen. Tapi apa mereka kata? Tunggu, dah nak angkat sumpah, kata Hadi. Mereka kata dah cukup jumlah untuk tubuh kerajaan. Walaupun pada waktu itu hanya ada 73 kerusi parlimen. Bukankah itu sesuatu yang lucu? Kali ini biasalah, sejarah berulang lagi. Ulangan sekali lagi kelucuan dan lawak jenaka itu apabila kali ini Perikatan Nasional yang hanya menang di 3 buah negeri pula mengatakan bahawa ia ialah referendum rakyat minta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi berundur. Itulah yang paling lucu. Mereka hanya menang 3 kerusi, Pakatan Harapan menang 3 kerusi, tapi kononnya mereka ditolak oleh rakyat. Padahal sebelum ini memang kerusi itu ataupun kerajaan itu dimenangi oleh atau dikuasai oleh Parti Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi di mana celahnya Anwar Ibrahim kononnya ditolak? Biasalah kan. Dulu 73 kerusi parlimen pun mereka kata sudah cukup jumlah untuk bentuk kerajaan. Kali ini seri 3 sama pun mereka kata juga mereka adalah yang dipilih oleh rakyat. Sebenarnya ia bukan kemenangan 6-0 atau kemenangan 100%. Ia seperti diramalkan keputusan status quo. Di Kelantan dan Kedah sendiri, iaitu kubu kuat PN menolak mereka di negeri tersebut apabila menang 2 atau 1 kerusi DUN. Analoginya dalam apa jua perlawanan, contohnya bola sepak. Walaupun pasukan itu menguasai permainan 90 menit, tetapi kalau tewas 1-0, ia tetap namanya tewas. Betulkah tidak? Betul kan? Walaupun pihak lawan menguasai perlawanan 90 menit, menyerang habis-habisan, tapi kedudukannya tetap 3 sama, perlawanan itu tetap disebut apa? Seri, bukan menang, bosku. Walaupun mereka menguasai 90 menit perlawanan, separuh padangkah, tapi kalau jaringan tetap seri 3 sama, itu tetap diberi nama seri. Jadi janganlah macam-macam menuntut kononnya dialah paling jago, dialah pemenang. Begitulah juga dengan keputusan semalam, seri tetap seri. Kita tidak akan lihat Azmin Ali yang angkat sumpah di negeri itu, di Selangor. Minta maaflah Azmin kini hanya akan jadi orang biasa, DUN biasa di DUN Selangor, ahli Dewan Undangan Negeri biasa di DUN Selangor, dan silap sikit nanti akan jadi pula bahan di Dewan Undangan Negeri nanti. Muhyiddin sebenarnya sangat terdesak dengan kes mahkamahnya.
Jika kerajaan ini kekal dan jika dia dapati bersalah, pastinya Muhyiddin meringkuk dalam penjara. Disebabkan itu Muhyiddin dilihat terdesak untuk menjatuhkan kerajaan ini. Rakan saya dari UMNO memberitahu dia tidak menolak berlaku sabotaj dari undi partinya kali ini. Contohnya, undi PH di Dun Hulu Kelang meningkat, tetapi menjadi persoalan, kemanakah undi BN sebanyak 10.000? Betul atau tidak? Dalam PRU atau PRN sebelum ini, BN dapat 10.000 di Hulu Kelang. Tapi kali ini, di mana undi BN itu? Kemana mereka? Pastilah mereka pergi kepada Azmin Ali. Jadi itulah sabotaj BN, pengundi terhadap BN. Adakah mereka mengundi PH atau mengundi PN apabila undi PAS meningkat 18.000 undi? Saya tidak menyalahkan pemimpin UMNO kerana telah berusaha untuk bangkit semula. Jelas UMNO dan BN masih gagal untuk bangkit kembali semula, walaupun banyak peluang, banyak bertanding di tim kerajaan perpaduan apabila hanya memenangi 19 kerusi. BN dan UMNO perlukan masa untuk meyakinkan ahli bawahan mereka. Isu di sini, dapatan awal dalam analisis saya ialah isu Melayu. Kejadian atau kejayaan undi PAS masuk surga dan Melayu terancam itu berjaya. Jadi ada penganalisis kata ada ramai pengundi yang takut tak masuk surga dan orang Melayu kononnya terancam. Itu adalah teknik yang amat berjaya. Kebencian orang Melayu kepada kaum Cina dapat dilihat apabila Dominic Lau yang merupakan presiden gerakan sendiri dihalau dalam satu ceramah kempen Perikatan Nasional. Rasuah surga yang dicanangkan oleh pemimpin mereka itu benar-benar membuat orang Melayu terhayal dengan khayalan tersebut. Saya tidak dinafikan ada 3 faktor utama jumlah undian PHBN mengecewakan. Faktor DAP dan Zahid yang terus dimomokkan membuat ramai takut untuk mengundi merah biru dalam kalangan orang-orang Melayu. Muhyiddin tahu hanya satu cara untuk mereka berjaya sekali lagi seperti langkah Sheraton. Caranya menjatuhkan Zahid. Disebabkan itu mereka menggunakan bekas-bekas pemimpin UMNO untuk melemahkan UMNO yang sememangnya lemah dari dalam dan luar. Bila UMNO dilihat lemah, Muhyiddin mahu ahli-ahli UMNO menghantar referendum kepada Zahid. Tapi malangnya, ramai ahli UMNO tidak faham muslihat ini, hingga mereka sebenarnya sedang membunuh partinya sendiri. Kenapa Muhyiddin begitu ambil berat tentang permasalahan UMNO? Kononnya parti keramat ini lemah kerana Zahid. Sedangkan jika UMNO bersama mereka, pastinya kerusi UMNO hanya tinggal berapa kerat sahaja, kerana ia sudah dimonopoli Bersatu dan PAS. Sepatutnya ahli-ahli UMNO bangkit semula bersama Zahid apabila diberi peluang menjadi sebahagian daripada kerajaan. Adalah kesilapan terbesar ahli UMNO jika mereka termakan hasutan Perikatan Nasional. Mana mungkin Bersatu yang mempunyai ideologi yang sama dengan UMNO mahu bertuankan UMNO. Jadi saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, ini adalah isu yang paling luar biasa sekali. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.